Okay. Alright. Saya akan share screen. Awak tengok dekat modul awak. Saya akan tunjuk dekat skrin ni. Mungkin nampak skrin ni? Nampak tak skrin? Okay. Nampak. Kita refresh balik. 4 ni yang kita bincang minggu lepas. 4 ni yang item-item yang ada dalam perniagaan. Kita boleh kategorikan dia kepada A ni apa? A ni ialah Asset. A ialah asset. L ialah liability. B ialah belanja. H ialah hasil. Minggu lepas kita cover 2 ni je kan. Kita refresh balik kongsi balik. Cara nak tengok tingkap ni, kita kena faham bahawa tingkap ini semua aset dengan liability ialah semua debit. Semua akaun-akaun debit. Apa dia debit? Nanti kita akan belajar kemudian. Basically debit ni kalau kita tengok akaun ni akaun. Dia ada debit, dia ada kredit. Semua aset dia mesti berbaki debit. Okey, jangan risau, nanti kita akan pergi detail. Semua liability dan hasil dia adalah akaun-akaun kredit. Dia adalah item-item yang kredit. Sifat dia kredit. Okey. Aset dan liability kita akan guna untuk buat penyata kedudukan kewangan PKK. Manakala belanja dan hasil kita akan guna dia untuk buat apa? Kita dah start ni. Kita dah start account ni. Awak kena fokus dekat topik ini sebab ini asas. Bila kita tak kenal item-item ini, dia akan jadi satu masalah yang besar untuk kita belajar account ni. Besar sangat masalah tu. Dan kalau kita tak selesaikan segera masalah ni, dia akan berpanjangan sampai ke tahun depan awak akan rasa account ni susah. Dan sudahnya awak give up, awak malas nak belajar account. Okay. So kita refresh juga lagi, minggu lepas kita dah cover kan. Saya dah terangkan sikit-sikit. Awak pun dah kenal sikit-sikit. Apa itu aset? Aset ni apa? Bahasa pasar dia. Aset ni apa? Aset ialah harta. Harta perniagaan yang kita boleh gunakan untuk jana pendapatan. Liability pula dia ialah hutang. Hutang perniagaan. Okay. Aset ada berapa jenis? Ada berapa jenis? Dua. Yang pertama ABS. Yang kedua ABS kita dah tengok dah. Minggu lepas contoh dia. Apa contoh dia? Premis. Lagi? Kenderaan. Lagi? Perabot pandai. Lagi? Alatan pejabat. Lagi? Kelengkapan tak ruang. Lagi? Mesin dan jentera. Kan? So ini yang kita kena kenal ni. Premis semua ni kena kenal. Itu ialah ABS. AS. Untuk peringkat ini ada 4 yang kita kena tahu. Apa dia? Inventory. Lagi? Bank tunai. ABT tu. ABT ni apa? Akaun belum terima. Akaun belum terima ni apa? Orang hutang kita. Kenapa dia hutang kita? Sebab kita jual barang secara kredit, secara hutang dengan dia. Jadi dia berhutang kita, dia seolah-olah ialah harta kita. Kemudian bank dan tunai. So 4 je nak kena tahu setakat ni. Okey, liability pula. Pecahan dia ada berapa jenis liability? 3. Yang pertama EP. Yang kedua LBS. Yang ketiga
LS. So EP ni hutang dalaman. Hutang dalaman. Hutang dengan pemilik dalam bentuk modal. Apa formula EP yang kita kena tahu? Siapa ingat? EP sama dengan, saya akan tanya selalu ni sebab benda ni awak kena tahu. EP sama dengan modal tambah untung bersih tolak ambilan. Kalau ada rugi, dia adalah modal Tolak rugi bersih tolak ambilan. Kena hafal dulu. Mungkinlah awak tak faham apa benda ni. Tak apa. Peringkat awal belajar memang kita kena hafal dulu. Ingat awak belajar ABC dulu. Awak tak tahu pun macam nak tulis A, macam tulis B, macam tulis C. Tapi awak belajar apa? Nyanyi dulu. A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Kan walaupun sebutan-sebutan pelak-pelak lagi, tak betul lagi, terbalik-terbalik lagi. Tapi itu yang kita belajar dulu. Hafal dulu. Sama juga dengan kau ni. Kita kena hafal dulu apa ABS, premis, kenderaan, rambut, kena hafal dulu. Okay. Lama-lama hafalan ni akan tukar jadi ingatan, hafalan adalah ingatan dan dia akan jadi pemahaman untuk kita. Tapi kalau kita nak usaha hafal dia, jam. Okay. Untuk sini-sini kakak-kakak awak selalu kena ni. Sebab dia biasanya lepas ujian pertama saya akan tahu dia tak tahu. Dia tak ingat, dia tak hafal. Jadi dia orang kena salin ni aset, ABS ada premis. Dia kena salin ni biasanya saya suruh buat 100 keping. 100. Boleh pun hafal. So kalau tak nak kena tulis banyak itu, hafal sekarang. Sebelum ujian-ujian yang akan datang, hafal dulu. Saya buat untuk kebaikan, bukan nak dera. Okey. LBS ni hutang jangka, EP lah hutang luaran. Tapi dua-dua ni LBS, liability bukan semasa dan liability semasa, ini ialah hutang dengan pihak luar, hutang dengan pihak ketiga. LBS ialah hutang jangka masa panjang, LS ialah hutang jangka masa pendek. Ada berapa contoh LBS? Tak banyak pun. Pinjaman dan gadai janji ataupun pinjaman bercanggaran. Itu sama dia punya. LS pun tak banyak, ada dua je. Apa? Overdraft bank dan akaun belum bayar. Okay. So aset dengan liability ni kita akan rekod, kita akan buat dalam penyata kewangan yang kita panggil PKK. Penyata kedudukan kewangan. Penyata kewangan ada dua, PKK dan APU. So ini kita nak tengok PKK dulu. Tapi sebelum tu, saya nak awak tengok muka surat. Nak tengok dulu komponen-komponen yang ada dalam PKK. Komponen-komponen. Bila saya cakap komponen apa yang perlu ada. Okay, komponen ni apa yang perlu ada. Apa nak terangkan? Okay, contoh. Komponen basikal. Okey, sebuah basikal kena ada apa? Roda. Roda, okey. Tiba-tiba ada roda je. Macam itu. Basikal ke ni? Belum. Dia kena ada apa? Pedal. Pedal dulu. Ui, korang ni benda penting tak sebut dulu. Okey, tak apa, sobat. Pedal dulu. Betul ke tak pedal ni? Lantaklah. Pedal. Basikal ke ni? Rangka dia cikgu. Ya, itu yang paling penting kali. Rangka kena ada dulu. Rangka aku ni betul ke tak betul? Belasah je lah. Okey. Kena ada rangka. Yelah tu rangka. Dah cukup ke komponen ni? Boleh bawa dah ke? Handle lah, kena ada handle. Lagi? Seat. Kursi nak duduk macam mana? Sakit pun untuk ni. Tak boleh duduk, tak ada kursi. Lagi? Rantai dan sebagainya. Boleh jadi basikal. Komponen-komponen ini perlu ada baru dia jadi satu basikal, baru kita boleh guna basikal ni. Sama juga dengan PKK. PKK untuk jadi satu penyata kewangan yang boleh beri kita maklumat kewangan, dia kena ada komponen-komponen dia. Dia kena ada. Jadi komponen-komponen dia bukan susah pun. Komponen-komponen dia, apa dia aset, apa dia liability. Itulah komponen dia. Apa aset?
ABS dengan AS. So komponen dia kena ada ABS, kena ada AS. Liability pula, apa yang ada dalam liability? Liability ada equity pemilik, ada liability semasa, ada liability bukan semasa. So inilah komponen-komponen dalam sesebuah equity pemilik. Okay. Dalam sesebuah penyata kedudukan keuangan. So, untuk sediakan penyata keuangan, bukan saja kita kena sediakan komponen-komponen dia, tetapi kita juga kena senaraikan item yang ada dalam komponen tu. Sebab tu kena kenal tu. Apa contoh ABS? Kenderaan. So, itu ialah item dalam komponen ABS. Dalam ABS akan ada kenderaan, akan ada premis, akan ada perabot, akan ada lengkapan, akan ada mesin, akan ada jentera. Ya? Dalam komponen AS akan ada item-item dia sendiri. Contoh dia, inventory akhir, akaun belum terima, tunai, bank. Benda-benda yang tadi kita sebut tadi, yang awak sebut kat saya, inilah dia item-item dia. Okay. LBS, liability bukan semasa. Ada item-item dia. Ini komponen dalam dia ada pinjaman bercagaran, gadai janji. Itu contoh-contoh item yang patut ada dalam LBS. Liability semasa, dia adalah komponen dalam PKK. Tak ada dia, tak boleh. So, apa item-item yang ada dalam komponen dia? Overdraft bank dan akaun belum bayar. EP ialah komponen. Apa butir dia yang ada? Itu yang kita keluarkan formula kita tu. EP ialah kena ada modal tambah, kena ada untung bersih, tolak, kena ada ambilan dalam dia. Clear? Alright, clear. Apa yang saya nak tekan kat sini, kita kena faham komponen tu apa. Komponen ni ialah benda yang patut ada. Komponen basikal kena ada tayar, kena ada handle, kena ada seat, kena ada rantai, kena ada pedal, kena ada crankshaft dia, shaft dia kan. Kena ada crank dia. Semua tu kena ada. Okay. Begitu dengan PKK kena ada komponen-komponen ni. Okay. Alright. Okay. Sekarang ni awak tengok dekat ni soalan mana? Awak tengok dekat soalan buku awak, dekat modul awak. Yang soalan pemahaman ni muka surat berapa? Yang ada Gansan. 8 juga. Muka surat 8. Okay. Ni dekat muka surat 8. Okay. Dia bagi maklumat ni. Ni maklumat diperoleh daripada perniagaan Gansan pada 31 Disember 2017. Ini yang dia ada ni. So kita nak kenal pasti dan kita nak kira dulu. Apa ABS yang dia ada ni? Yang pertama tengok, hitung ABS. Kemudian hitung AS. Hitung LBS, hitung LS dan kira modal. Okay. Saya nak awak buat, saya dah sediakan ruangan jawapan kan kat modul tu kan. First kali awak tambah kolom, tengok kalau saya sediakan awak tu saya bagi satu kolom je kan. Saya nak awak tambah lagi satu. Sebelah sini pun tambah lagi satu. Tambah garis ni. Faham saya sebut apa? Dari tengah-tengah je. Ni tambah ni. Sekejap. Tambah ni. Tambah garis ni. Oh. Kan tak ada kan awak punya kan? Sebelah sini pun tambah lagi satu garis. Dah? Boleh? Okay, next saya nak awak letak RM dekat kolom-kolom ni. RM. Sebab ingat prinsip wang sebagai ukuran. Kita nak kira dekat Malaysia mesti pakai RM. Kalau kita dekat Singapore, kita pakai Sing dollar. Kalau kita dekat US, kita akan pakai USD, US dollar. Okay, kalau kita dekat UK, kita akan pakai pound sterling ni lambang. Pound sterling macam tu. Okay. Dah? Okay, first dia kata aset bukan semasa. So
So, saya dah sediakan ruangan kat sini. Aset bukan semasa. Tolong garis perkataan aset bukan semasa tu. Saya nak awak cari dekat soalan ni, senaraikan dan amount dia letak dekat kolom sini. Kolom RM yang kedua ni, kolom yang kedua ni. Contoh. Tengok dekat soalan awak, apa ABS yang awak jumpa dulu? Sas? Ha? Kenderaan. Yes. Tengok kenderaan tu, senaraikan dekat sini, bawa aset semasa, kenderaan. Amount dia 40,600, letak dekat kolom sini. 40,600. Dah buat tu, tolong potong amount tu. Ini ialah habit yang saya nak awak mula pakai daripada sekarang, daripada mula belajar ni. Perkara yang kita dah ambil kira, tolong potong. Supaya masa kita nak check balik, kita boleh nampak mana yang aku tak ambil lagi. Tu skill tu. Kena daripada sekarang. Okay? So, saya nak awak cari ABS lain dan senaraikan di bawah komponen ABS ni dan letak amount dia sekali dekat kolom yang berkenaan. Boleh? Sekejap je tu. Seminit. Boleh seminit. So, kalau tak kenal item, awak nampak tak masalah ni kita nak buat apa ni pun kita tak tahu sebab tak kenal item. Tapi kalau kenal item, kacang goreng ni account ni. Senang. Dah? Dah selesai? Tengok Dah, Cikgu. sama tak? Tengok. So next saya nak awak jumlahkan sebab kita kan soalan kan so kita jumlah aset bukan semasa. So kita kira lah berapa jumlah aset bukan semasa perniagaan Gansan ni. Berapa tolong? 142800. 142800. Ada yang dapat lain? Kod lah. Kalau dapat lain tolong buang kalkulator tu. Tak, kira balik. Kira semula Kira semula. Okay. Dan kalkulator pun penting awak kena pakai kalkulator sendiri. Sebab nanti awak akan sedar yang awak memang nak kalkulator awak juga. Sebab awak dah biasa tekan dia. Saya dekat universiti tu bergaduh-bergaduh dengan pasal kalkulator ni. Dia pinjam, dia hilangkan. Dia bukan tak nak ganti, dia nak ganti yang baru. Kita tak nak. Ini yang lama punya sebab kita dah biasa lah. Kau cari je kalkulator aku tak kira. Sebab tu kalkulator ni pun bukan barang yang kita boleh pergi pinjam. Masa dekat you kan, dekat level degree kita banyak nak kena kira ni. So kita nak kena serasi dengan kalkulator kita. Jadi untuk awak ni nak SPM nanti daripada sekarang awak kena serasikan dengan kalkulator awak. Tolong belajar guna dia. Okey dah. Selesai sama? Ada soalan? Tengok apa saya buat, saya potong soalan saya tengok. Jadi kita dah selesaikan keserabutan soalan ni. Kita dah ambil kira dah, tak tengok dah. Dah ambil kira dah. Boleh? Boleh? Alright.
Next dia kata apa? Kira jumlah aset semasa. Okey, saya dah sediakan juga ruang kat situ. Aset semasa duduk kat sini kan. Tolong garis perkataan aset semasa tu. Daripada soalan, awak senaraikan aset semasa yang awak jumpa dekat bawah komponen aset semasa ni. Tapi kali ni saya nak awak rekod dia, amount dia di kolom yang first ni. Di kolom yang first. Contoh, dekat atas apa kita jumpa dulu? Aset semasa. Tolong saya. Pinjaman juga. Akaun belum terima. Pinjaman aset semasa ke? Bukan. Pinjaman ialah Akaun belum terima. okey, kamu terima. Alright, untuk ABS ni saya nak awak start belajar hafal dia susun ikut ni. 1 inventory, 2 ABT, 3 bank, 4 tunai. Ini ialah level apa tu kecairan. Level kecairan. Inventory nak tukar jadi duit lambat sikit, nak kena jual dulu. ABT cepat sikit, jumpa dia minta dia bayar hutang dia. Bank nak kena pergi bank dulu keluarkan duit. Tunai memang ada kat tangan. So ini ialah level kecairan. Kecairan. Kita balik. Semakin tinggi semakin tak cair. Tolong susun ikut ni. So ada inventory? Inventory. Berapa tu? 9,900. Masuk portogal. Next cari apa? Akaun belum terima. 3240. 3240. Akaun belum. Tulis penuh terima. Jangan tulis ABT. Yang saya tulis kat atas ni penerangan je, ni nota je. Kita tulis penuh. Lagi apa yang ada tadi? Bank ada bank? Bank ada tak? Cikgu ada overdraft bank. Tunai Overdraft di bank apa? tangan. Overdraft bank apa? Liability. Liability semasa. So bank dia boleh jadi salah satu je. Kalau dalam soalan bank, bermakna kita ada duit dalam bank dan dia adalah aset semasa. Tapi kalau overdraft bank, maksudnya kita berhutang dengan bank dan dia adalah liability semasa. Dia salah satu. Dia tak boleh ada dua-dua. Okay. So dah tak ada, next ialah tunai di tangan. Dia tunai je. Tunai atau bank. Tunai di bank, bank. Tunai di tangan, tunai. So ini ialah 360. Ada lagi? Ada lagi nak tengok kat mana? Yang kita tak potong lagi lah. Senang kan nak tengok? Okey, RM15,000 ni pinjaman ni bukan. 4,700 ni akaun belum bayar apa? Akaun belum bayar apa? Tak boleh jawab lagi kan sebab awak tak hafal lagi. Akaun belum bayar, kita belum bayar hutang. Dia ada liability semasa. Overdraft bank, dia adalah hutang. Hutang dengan bank, dia pun ialah liability semasa. Okey, dah tak ada dah, habis. So, garis ni, jawapan dia, saya nak awak letak kat sini. Dekat kolom sebelah dia. Tambahkan, jawapan letak sini. Berapa? Tolong tambahkan. 156,000. 156,000. Yes. So tadi kita dah dapat jumlah ABS kita. Yang ini kita dapat jumlah AS kita pula. Setakat ni follow? Boleh? Kenapa kat sebelah sini saya letak ni? Sebab sini mewakili debit sebenarnya. Sini mewakili kredit. Okay. Semua aset ialah debit. Tengok tingkap tadi balik. Kita buat kan. Semua aset mesti sebelah debit. So ini aset-aset kita. Kita ada ABS, komponen ABS. Bawah dia ada item-item ni. Kemudian kita juga ada komponen AS. Bawah dia ada item-item ni. Dan dua-dua kita letak ni di sebelah debit. Garis tengah ni menunjukkan tengah-tengah lah. Tengah-tengah.
Sana debit, sini kredit. Tengah-tengah. Boleh? Okay, next. Dia kata jumlah liability bukan semasa. Okay. Okay. Kat sini kan, kat bawah sikit saya tulis kan. Liability bukan semasa. Okey. Cari mana liability bukan semasa. Apa yang ada kita jumpa. Kan senang kita dah potong, tengok yang belum potong lagi. Pinjaman. Pinjaman. Satu je kan ada. Tengok, satu je ada. Sebab tu saya cakap tu, LBS memang tak banyak. Bila tak satu, okey, pinjaman ni kalau ada satu je terus letak dekat tepi ni, ujung sini. Letak kat ujung. Berapa? 15,000. Okey. Dah selesai. Next dia kata jumlah liability semasa. Okey. Liability semasa kat sini. Bawah LBS. Cari daripada soalan. Ada berapa liability bukan semasa yang kita jumpa? Tinggal dua ni lah kan. Akaun belum bayar 4,700 dan overdraft bank 3,300. Okay, disebabkan ada dua, kita kira dulu kat kolom sebelum. Macam ni tadi tengok. Kan? ABS, kita terus tak ujung. Tapi AS sebab lebih daripada satu, ada 3 item, kita kira dulu kat sebelum. Cikgu, Yep. access semasa tu dia punya keseluruhan tu 156,000 tu Salah Bukan 13,200 ke cikgu? Itulah siapa yang bagi tadi ni? Saya. Kenapa? Awak campur dengan atas sekali Oh, jap. Ni je. Inventory, akaun belum terima, tunai. Tak apa, betulkan, kita belajar. Saya pun tak kira, silap. Okey, berapa ni tadi? Tolong, 13,000? 13,200. Yes, betul. Dah, betulkan. Okey, liability semasa pula. Kita ada dua kan? Liability semasa kita ada akaun belum bayar. Akaun belum bayar. Letak kat sini dulu. 4,700. Okay. Kemudian kita ada overdraft bank. 3,300. 3,300. Ada lagi? Tak ada. Kalau kita tengok kan, semua dah potong habis dah. Jadi kita organize. Kita senang tengok, dah habis dah settle. Tak payah pening-pening dah. Tapi kalau tak potong, awak tercari-cari. Itu masalah. Okey, jumlahkan ni. Kita akan letak kat tepi ni. Hasil tambah ni, letak kat tepi ni. Berapa ni? 4, 7, 8,000. Betul? Cikgu. Apa beza dia letak kanan kiri ni? Nanti kejap. Yang penting awak buat macam ni dulu. Sebab kita nak jumlahkan nanti. Kita nak jumlahkan dia nanti. Okay. Kita nak jumlah besar. Sebab kita nak buat PKK ni. Nanti saya tunjuk kenapa. Boleh? So kalau awak tengok kat sini, PKK ada berapa komponen? PKK. Komponen PKK. Satu apa? 5 cikgu. 5. Yang pertama ABS. Lepas tu? AS. Lepas tu? EP. LBS. Betul? Lepas tu? LS. Lepas tu?
EP. Betul tak? Betul. Okay. So ABS dah ada ni kat sini ni. ABS. AS dah ada. Ini asset. Asset mestilah debit. So kita dah buat kat debit tu. Betul tak? Kemudian ini semua ialah liability. Liability kita letak kat sebelah kredit. Ni sebelah kredit. Semua kita senaraikan kat sebelah kredit. So LBS dah ada. LS dah ada. Yang tak ada EP. Tapi cikgu maklumat dah habis ni. Semua dah habis. Okay. Ada cara untuk kita kira EP. So ini awak tengok soalan seterusnya dia minta modal. Apa formula EP? EP ialah modal tambah untung bersih tolak ambilan. Disebabkan tak ada maklumat untung, tak ada maklumat ambilan, jadi equity pemilik kita, tulis kat sini, kepala tajuk garis, dia hanya ada modal saja. So mungkin baru buka, tak berjalankan urus niaga lagi, tak ada jual beli lagi, dan tak ada untung lagi. Dia baru sangat buka ni. Mungkin. So, nak kira macam mana cikgu modal ni? Ini antara formula yang penting yang awak kena hafal. Tolong tulis kat modul awak. Modal sama dengan asset tolak liability. Modal sama dengan asset tolak liability. Modal sama dengan semua aset tolak semua liability. So, mana aset-aset kita? Ni kan? So, berapa jumlah aset kita? Tolong kira. Ini ABS 142800. Ini jumlah AS kita 13200. So, berapa jumlah aset kita? Tolong kira. Berapa? 156,000. 156. Betul. Ni. Yes. Tolak semua liability kita. Mana liability kita? Ni pinjaman 15,000 dan liability semasa 8,000. So berapa jumlah liability kita? 20? Sir, 23,000. 23,000. Tolak 23,000. Tolong tolakkan jadi berapa ni modal kita? RM133,000. Yes. So yang kita dah kira ni dia adalah modal kita. Masukkan dekat modal kita ni 133,000. Okey, tadi nak jawab soalan kawan awak kan. Nak pakai kolom mana? Okey. Dalam akaun ni bila kita senaraikan di atas sekali, kita terus pakai kolom yang hujung. Disebabkan ni akaun ni bentuk akaun bentuk T. Jadi untuk sebelah debit hujungnya dekat sini lah. Dekat sini hujung dia. Saya warnakan sikit. Dekat sini hujung dia ni. Sini hujung dia. Okay. Jadi kita letak atas sekali. Okay. Kemudian untuk komponen AS pula, dia ada beberapa item. Jadi kita nak tambahkan aset kita ni, senangnya bila kita kira asing ni, kira asingkan dulu. Jawapan boleh letak tepi. Jadi kita boleh baca akaun ni senang. Bila kita tengok, ABS kita jumlah 142,800. Jumlah AS kita 13200. Kalau kita letak semua kat sini, itu susah nanti. Kita nak kena tambahkan terus. Tak dapat maklumat ni. Faham saya cakap apa? Jadi kita kira dulu kalau ada lebih daripada satu item, kira kat kolom sebelum. Ini kita panggil kolom sebelum. Ini kolom hujung, ini kolom sebelum. Ini kolom hujung, ini kolom sebelum. Okay. Tambahkan dulu dapat jawapan.
Di sebelah kredit kita mula dengan EP. Sentiasa kita akan mula dengan EP. EP, LBS, LS. EP, LBS, AS, LS. Okay. So biasanya memang EP ni sebab dia atas macam LBS kan, kat atas kali ni. So kita akan start kat kolom hujung kali. Ini kolom hujung untuk sebelah kredit ni. Ini kolom hujung, ini kolom sebelum. Liability bukan semasa ada satu item dia terus tak ujung. Liability semasa ada dua item, kira dulu jawapan boleh tak ujung. Baru kita boleh jumlahkan total liability kita nanti ni. Clear? Boleh? Okay. Next, saya nak awak buat apa? Saya nak awak tolong jumlahkan semua yang berada dekat sebelah debit ni dan jumlahkan juga semua yang ada di sebelah kredit ni. So tadi kita dah dapat ni kan jumlah aset tadi berapa? 126 156. 156,000. Sebelah kredit? Sama. Inilah salah satu ciri-ciri penyata keuangan. Yang awak, penyata kedudukan keuangan. Inilah dia cara nak buat. Kita senaraikan ABS kita, senaraikan AS kita, jumlahkan. Senaraikan EP kita, senaraikan LBS kita, senaraikan LS kita. Dan jumlah dia mesti sama. Dan tajuk dia kita kena tulis penyata kedudukan keuangan pada, tengok tarikh maklumat yang kita ambil ni. Biasanya pada hujung tempoh perakaunan, masa tutup buku, hujung tempoh perakaunan. Jadi untuk syarikat ini pada 31 Disember 2017. 31 Disember 2017. Saya tak ada ruang buat tulis. Dan nama syarikat biasanya kita akan letak di atas tajuk penyata ni. Perniagaan Gansan. Kita tak boleh letak kat tengah-tengah ni. Penyata kedudukan keuangan perniagaan Gansan pada, tak boleh. Tajuk dia, format dia mesti hanya penyata kedudukan keuangan pada tarikh. Tarikh soalan. Tarikh kita tutup buku. Nama syarikat letak di atas tajuk tu. Soalan, kita nak tengok letak kat tengah-tengah. Sebab ini format. Saya tak boleh compromise dengan format. Format dia markah tu. Boleh? So tadi awak dah tahu sekarang cara nak buat PKK. Penyata keuangan yang pertama kita belajar, iaitu penyata kedudukan keuangan. Apa ada dalam dia? Ada dalam dia adalah semua aset perniagaan. Tengok. Semua aset perniagaan, kita ada aset bukan semasa dan kita ada aset semasa. Kita tunjukkan kepada orang yang nak memerlukan maklumat ni. Cara nak tunjuk dia, ni kita susun cara dia. Tengok. ABS, kan? Kat sini. AS, kira dulu kat sebelum, jawapan boleh kat sebelah, jumlahkan. Dapatlah jumlah aset kita. Dan kita juga nak tunjukkan semua hutang-hutang kita, iaitu hutang perniagaan, iaitu hutang kepada pemilik, iaitu equity pemilik dalam bentuk modal. Liability bukan semasa, pinjaman kepada pihak luar yang lebih daripada 3 tahun, lebih daripada setahun, tempoh pinjaman dia. Tempoh kita hutang nak kena bayar balik lebih daripada setahun. Dan juga kita kena tunjukkan ada tak hutang-hutang jangka masa pendek, liability semasa, yang kita kena selesaikan dalam tempoh setahun. Okay. So dekat tingkap ni tadi, kita nak kena kenal apa aset syarikat, iaitu ABS dengan AS dia, apa liability syarikat, iaitu EP, LBS, LS, dan kita kena tahu macam nak tunjukkan dalam penyata yang kita panggil penyata kedudukan keuangan, PKK. Ada soalan setakat ni? Senang ke senang ni? Senang kan? Boleh. Senang. Alhamdulillah. Cakap senang je. Kita kena train otak kita untuk beritahu yang tak susah mana pun. Asal tak boleh. Okay. Dan kita kena ingat bila kita buat PKK, ciri-ciri yang utama ialah ciri-ciri yang nak tengok kita betul ke tak.
jumlah di sebelah debit ni, jumlah aset mesti sama dengan jumlah di sebelah kredit, sama dengan jumlah liability. Boleh? Alright. Untuk sediakan PKK ada dua format, tapi hari ini saya nak tunjukkan format PKK bentuk penyata je dulu. Nak bagi awak familiar dulu dengan apa item-item dia, nak letak kat kolom mana, nak biasakan awak dulu. Saya tak nak rush, nanti awak lost. So awak tengok dekat soalan pengukuhan, syarikat 2GAM. Syarikat 2GAM. Saya nak awak sediakan penyata keuangan yang saya tunjuk tadi berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang telah diberikan ni daripada soalan. Again, tolong tambah kolom, saya tertinggal, tambah kolom, satu kolom. Sebelah debit, tambah satu kolom lagi, RM. Sebelah kredit pun, tambah satu kolom lagi, RM. Ini dah ada. Boleh? So, saya bagi awak 5 minit lah. Cuba buat dalam masa 5 minit. Boleh? Ada soalan terus tanya, saya ada kat sini je. Tanya terus. Cikgu, Yup. maksudnya ni dah ada modal, tulis teruslah modal tu kan? Tak payah kira, dia dah bagi modal. Kalau dia tak bagi modal, macam nak kira modal? Formula EP. Kan? Apa formula modal? Bukan Asset. formula EP. Asset tolak liability. Yes, asset tolak liability. Okay, nanti awak akan jumpa nanti kat soalan-soalan seterusnya kan. Dekat soalan yang lebih advance lagi. Dia akan ada kira ada dia akan bagi untung bersih berapa, ataupun kita kena kira untung bersih dulu. Nanti ada ambilan, baru kita akan guna formula EP yang penuh tu. Maknanya masa kita buat EP nanti, bawah dia akan ada modal, ada untung bersih, ada tolak ambilan. Tapi untuk peringkat awal ni, untung tak ada lagi, ambilan pun tak ada, kita hanya ada modal saja. Untuk soalan 2GAM ni, syarikat 2GAM ni dia bagi modal. Tapi soalan tadi dia tak bagi modal. Kan? So kalau modal tak bagi, kita akan kira lah. Guna formula modal sama dengan asset tolak liability. Okay, boleh? Teruskan.
Dah? Dah siap? Belum. Belum, okey. Ada soalan tanya Dah siap? Dah cikgu dah. Okey. Cuba semak sama-sama ni jawapan saya. Nampak tak? Tapi saya nak perlukan bantuan awak sikit. Tolong jumlahkan ABS ni. Kalau ada awak tanda Tanda. Tanda sendiri. Tanda betul ada. Yes, pandai. Tanda ada. So berapa jumlah ABS awak dapat? 49560. 49560. Bukan. Bukan. Ingatkan total tadi cikgu tanya. Bukan. Saya tanya ABS. Sekejap. 36850. 36850. Jumlah AS 12,710. letak dekat kolom hujung. Nampak apa saya buat? So, kalau saya buat macam ni, saya akan dapat jumlahkan dia nanti kan. Okey, biar dulu. Modal tak ada apa nak jumlah, LBS ada apa nak jumlah, ni liability semasa. Okey, lupa satu lagi. Jangan lupa kepala tajuk ni garis. Komponen-komponen ni ialah kepala tajuk. Setiap komponen kita kena gariskan. Dan yang kita jumlahkan pun kita kena garis. Tengok, kita nak jumlahkan 12, 1850, 20,000, 3,000 ni kita garis dah dapat jumlah. Aset semasa kita nak jumlahkan 3480, 2560, 6670 kita garis. Yang kita jumlahkan kita garis. Macam ni juga, ni kita nak jumlahkan kan? Kita garis. Berapa jumlah dia? Tolong. 7,730. Yes. Nah. So next ialah kita nak jumlahkan semua yang berada di sebelah debit ni, iaitu jumlah ABS kita dengan jumlah AS kita. Dan kita nak jumlahkan juga, nak pastikan yang sebelah kredit kita, EP kita tambah LBS kita tambah LS kita sama. Dan pastikan dia selari Macam ni tengok, jangan awak letak kat sini. Pastikan ini bawah sekali kan. So kat sinilah akan jadi angka ruangan pengimbangan tu sama, yang kat sama tu. Dia
Dia mesti selari. Ini mesti selari. Mesti selari. So berapa jumlah dia? 49560. 49. Dah tak nak jawab pula dua-dua. 49. 560. 560. Thank you. 49560. So nanti awak akan, bila dalam lama belajar kan, nanti jawab soalan awak mesti akan keluar kat mulut awak, balance tak? Imbang tak? Imbang tak? Ini ialah ayat-ayat biasa budak account. Dekat universiti pun nanti keluar-keluar peksa je, keluar exam je, imbang tak kau punya? Aku tak balance lah. Kenapa penting balance ni? Sebab bila balance ni kan, bermakna account kita betul. Rekod-rekod kita betul. Kalau exam, jawapan kita betul. Tapi tak semestinya penimbangan ni saja yang dapat markah. Yang lain-lain ni pun ada markah-markah dia. Cuma bila kita imbang ni, kita confident lah. Jawapan kita yang lain-lain ni kan betul. Tapi kalau tak seimbang, kita kena check balik. Salah kira ke? Ada benda yang tak masuk ke? Kalau tak potong, kita tak tahu. Mana yang kita dah masuk ke? Belum masuk ke? Ya? Okey lah, sekarang dah pukul 3.10. Ada sikit lagi masa. Soalan tu pendek je, dekat muka surat 10. Muka surat 10. Buat sekarang. Saya takkan tunjuk jawapan. Nanti kita share jawapan je. Berapa angka pengimbang? Bila saya cakap angka pengimbang, jumlah dia, yang inilah maksud saya. Berapa jumlah? Jumlah PKK. Kita nak tahu ni je. Sama tak? Seimbang tak? Kalau sama, dan semua orang pun jawapan dia sama, then okey lah. Kalau jawapan kita tak sama dengan orang lain, then kita check apa yang aku salah ni. Okey? Dan ada item tambahan sikit dekat soalan yang seterusnya tu, testimonial tu Pusat 10. Okey, cuba buat sekarang. Pusat 10 tu. Sama juga tambah kolom satu lagi tak cukup. Tambah kolom tengah ni. Saya bagi satu kolom je. Tambah kolom. Kalau rasa tak selesa, keluarkanlah kertas lain ataupun dekat buku latihan buat baru. Besar sikit ruangan. Selesa sikit. Cikgu, Ya. Pusat 10 ni sama macam pusat 9? Sama. Ke lain? Lain. Lain Lain. Kalau awak tengok kat situ ada komponen untung bersih. Jadi EP kita dah lain sikit dah. Apa formula EP? Modal tambah untung bersih. Pendek je, sikit je item-item dia.
Dah siap? Dah cikgu. Berapa jumlah angka pengimbang dia? 101,570. Sama debit dan kredit? Ada yang nak Sama. argue tak sama, ada yang dapat tak sama nak argue dengan jawapan kawan awak ni? Ada Okey, bezanya soalan ini ialah dekat sini kita ada modal. Berapa modal? Tolong. Berapa modal? Modal dia 75,330. 30. Ni. Tapi kita ada untung bersih yang kita nak kena tambahkan tu. Berapa untung bersih? 11,740. Okey. Yang kita jumlahkan ni. Sebab dia nak kena tambahkan, jumlahkan tu. Berapa dapat? Berapa? RM87,070. 87,070. So saya nak tekankan kat sini yang beza sekarang ni ada untung dah. Nanti ada soalan yang awak jumpa ada ambilan kan. Tolak ambilan. Tambahkan untung ni, tambahkan dulu jawapan baru tolak ambilan. Nanti kita jumpa soalan tu kita akan tengokkan. Yang penting sekarang ni jumlah ni sama ke tak? Okey. Saya pastilah. Hopefully tak lah. Hopefully saya punya fikiran ni tak betul lah. Salah. Mungkin ada yang mungkin ada yang tak dapat nak buat dengan laju, dengan baik. Sebabnya awak belum kenal lagi ABS ni apa, item-item dia. Ada banyak ni. AS ni apa. Jadi don't worry, ini kita baru berkenalan dengan PKK ni. Okay, so kita kena kenal item ni. Nak tak nak awak kena cari jalan macam mana aku nak hafal ni. Ingat dulu saya pernah share kan. Do not afraid of moving slow. Do afraid of standing still. Jangan takut, lambat, slow, tak ingat lagi. Teruskan. Tapi once awak tak bergerak langsung, tak nak buat apa-apa, dan awak kena khawatir lah. Memang dia akan jadi masalah. Buat je. Hafal je. Tulis lagi dan lagi. Saya dulu nak hafal, cara saya menghafal, saya tulis banyak kali. Dan dia efektif sebab tu saya akan suruh pelajar saya buat benda yang sama. Tulis lagi. Lagi kan? Tulis lagi. Sambil kita tulis, kita tengok, sambil kita ingat. Kalau best kita sebut sekali kenderaan, premis. Itu ialah skill masing-masing. Jadi saya dah buat benda tu, especially dulu masa dekat universiti kan, ekonomi, ada business law, nak kena hafal act kan. Solomon versus Solomon lah, nak kena hafal case punya penyataan kan dalam business law. Ui, tergeliat-geliat lidah, tapi itulah cara dia. Tulis, hafal. Ambil kertas kosong-kosong, conteng, tulis, hafal. Itu cara. Okay, so saya tinggalkan awak dengan kerja rumah dekat muka 65. Jawab soalan 3 dengan soalan 5 je. Dekat buku teks awak, muka 65, jawab soalan 3 dengan soalan 5 saja. Jawab di buku panjang kalau buku panjang. Buku kuning tu. Dan saya punya style, saya tak suka awak buat kerja banyak kali. Maksud saya, tak payah salin soalan. Jangan salin soalan. Soalan tu, awak tulis kat atas sekali buku awak, buku teks, buku surat 65. Jadi, nanti nak buat revision, just cari buku teks awak, tengok buku surat 65. Tulis jawapan dia saja. Macam soalan 3 ni kan. Beri 2 contoh accounts bagi setiap accounts yang berikut. A, liability semasa. Awak just letak A, liability semasa,
Senaraikan apa dia? Satu apa? Dua apa? Sama soalan 5, jangan awak salin kotak tu kan. Tunai kau belum bayar. Buat apa? Just buat T tu yang kita dah buat tadi ni. Macam ni kan. Sediakan ruangan ni dan masukkan komponen-komponen dan item-item dia. Boleh? Kerja rumah untuk awak. Mungkin sekarang saya tak tanda lagi. Tapi nanti bila kita bersemuka, pastikan semua kerja-kerja yang saya bagi dah ada dekat dalam buku teks awak. Boleh? Alright. Cikgu, Ya. nombor 5 je. 3 dengan 5. 3 dengan 5. Okay. So, ada soalan setakat ni? Ada soalan setakat ni? Boleh? Cikgu. Ya. Saya budak baru tukar dari kelas. Okey. Ni tadi saya tanya kat saya yang cikgu kata muka surat 10 tu. Apa yang kata yang cikgu ada sediakan modul. Okey, tadi awak lambat masuk tadi Saya dah cakap nanti saya akan share sebab budak baru masuk daripada kelas Ibnu Sina especially. Yang datang daripada Dirham tak ada masalah sebab Cikgu Marana pun ada bagi modul yang sama. Jadi solution yang paling cepat saya boleh bagi ialah saya akan share file modul ni dekat dalam grup kelas. So awak print out sendiri, boleh? Boleh. Alright. So samalah, siapa-siapa yang tak ada modul lagi, terhilang ke, adik tertumpahkan ke, buat buku conteng ke, kan, mak terbuat buku nasi ke apa ke, hilang ke, print kat situ. Saya akan share satu soft copy, so anything boleh print balik je kat situ. Dan mana-mana yang daripada Ibnu Sina yang termiss kelas-kelas saya ada share link-link video. Mungkin awak boleh tengok balik untuk buat modul tu, untuk ada pemahaman sikit. And luckily kita masih lagi peringkat awal. Kita baru start ni nak buat account ni. Sebelum ni just pengenalan je. Tapi modul 2 starting ni sangat penting untuk kita kenal apa ABS kita, apa AS kita, apa itu LS, apa itu EP. So kita kena grip benda ni. Kalau kita dapat kategorikan item-item ni, so account akan jadi senang untuk kita. Boleh? Soalan lagi? Account senang. Selalu cakap kat diri awak, account senang. Aku nak A plus account. Tak kira apa, aku nak A. Daripada sekarang peringkat awal ni terus tanamkan dekat fikiran awak yang account senang, account bagus dan aku nak A. Boleh Apa-apa soalan boleh tanya. Alright. Terima kasih atas masa awak. Kita jumpa lagi hari besok, hari Khamis. Betul? Waktu yang sama, pukul 2 sampai pukul 3.30. Alright. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih, cikgu. Alright. Terima kasih.